Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam Hayati Quran. Siri yang ke-445 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini ada pengajaran yang kita perolehi, ada sesuatu penghayatan Al-Quran yang kita perolehi, dan ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak diorang komen, ada Syarina Uthman, Zabariyah Muhammad Yusuf, Rosyatimah Asmari, Rafi'ah Muhammad Saleh, Norazia Mukhtar, Zaliha Kamaruddin, Zimah Don, Tuan Nur Rahim Sharif, Safiyah Sapian, Yaya Lia, Nur Hayati Yahya, Rahila Junid, Rin Khairil, Maryamah Zakaria, Jamilah Ihsan, Zabariyah Muhammad Yusuf, Samsarina Saifuddin, Ana Sukaimi, Bunga Lawang, Galik Spirit, Nur Hayati Yahya, Suhaiza Rahiman, Fatimah Cikmat, Rosnani Kiyah, dan juga Anizah Umar, Ija Rahman, Ramlah Dasuki, Salina Muhammad Noor, dan juga ahlan Habibah Abdul Aziz, Kamiza Muhammad Amil, serta Zahra Alias, Rosnah Sharif, Habibah Abdul Aziz, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan Faridah Hamdan Manaf, Ruslinah Ayub, dan juga Maskana Abu Bakar, serta Muhammad Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada semua sahabat-sahabat. InsyaAllah hari ini pada siri yang ke-445 kita telah tiba pada muka surat yang baru 156. Masih lagi pada surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-44. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu catat di ruang komen. Siri yang ke Hayati Quran, siri yang ke-445, muka surat yang ke-156, surah Al-A'raf, surah yang ke-7, bermula daripada ayat yang ke-44. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsikan, bantu untuk sebar luas tak rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu hari ini apakah ringkasan yang ada pada ayat yang ke-44? Dalam tafsir Al-Wasit, pengarang menulis, dan selepas daripada Al-Quran menerangkan tentang apakah yang bakal berlaku kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan apakah yang bakal berlaku. Lalu orang-orang yang mendustakan ayat Allah, Allah telah menceritakan keadaan mereka daripada ayat yang ke-36 hinggalah ayat yang ke-41. Bagaimana keadaan mereka saat kematian, ketika mana berhadapan di hadapan Allah, ketika mana mereka pada waktu itu saling
salah menyalahkan di dalam neraka. Al-Quran cerita semuanya, sehinggalah Al-Quran menceritakan tentang api akan berada sebab umpama hamparan dan umpama penutup di atas kepala mereka. Maka kita telah mendengar berkenaan tentang apakah yang bakal berlaku kepada penghuni neraka. Dan Al-Quran juga menerangkan tentang apakah yang bakal berlaku kepada orang-orang beriman. Walaupun ringkas, namun banyak yang kita belajar pada ayat yang ke-42 dan 43. Maka seterusnya bermula daripada ayat yang ke-44 sampailah ayat yang ke-51. Mohon sahabat-sahabat catatkan. Bermula daripada ayat yang ke-44 hinggalah ayat yang ke-51. Al-Quran sedang membawakan kepada kita satu bentuk gambaran yang berbeza. Minal hiwar, daripada perbualan yang berlaku di antara penghuni syurga dan penghuni neraka kelak pada hari kiamat. Lalu bermula daripada ayat 44 hinggalah ayat yang ke-55. Al-Quran menerangkan tentang hiwar, tentang perbualan, banyak perbualan. Tentang perbualan di antara penghuni syurga dan neraka. Tentang perbualan di antara dengan ashabul a'raf dan juga beberapa perbualan yang lain. Maka perbualan-perbualan ini Al-Quran ceritakan sebagai kita, sebagai pengajaran. Moga-moga kita ada motivasi untuk menjadi penghuni syurga dan menjadikan kita meninggalkan amalan penghuni neraka. Lalu kata pengarang dalam tafsir Al-Wasit, istami', marilah mendengar kepada bagaimana Al-Quran menceritakan kepada kita hadzal mashhad, gambaran al-mu'athir, yang meninggalkan kesan, bi uslubihal ajib, dengan jalan cerita dan cara penyampaian yang mempersonakan. Maka firman Allah bermula daripada ayat yang ke-44 hinggalah ayat yang ke-51 menceritakan tentang perbualan di antara penghuni syurga dan juga penghuni neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, saya baca dahulu ayat yang ke-44. Ayat yang ke-44 adalah di mana penghuni syurga mengherdik dan pada waktu itu mengingatkan penghuni neraka bagaimana dahulu mereka dah diajak untuk menjadi baik. Mereka dah diberi peringatan untuk meninggalkan maksiat. Namun mereka menzalimi diri mereka dengan mereka tidak bertaubat, apatah lagi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kita baca dahulu ayat yang ke-44. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Firman Allah Subhanahu wa taala, wanada ashabul jannah, dan akan menyeru penghuni syurga. Terjemahannya satu persatu, wa dan nada, telah menyeru, tetapi maksudnya akan menyeru. Kenapakah perbuatan yang belum berlaku Al-Quran highlightkan dengan fi'il madhi, dengan kata kerja seolah-olah telah berlaku? Maka kata para ulama tafsir, Al-Quran selalu begini, wa'ubbira bil madhi, dan dibawakan dengan perkataan kata kerja untuk masa lalu. Padahal perkara ini hanya akan berlaku di hari akhirat. Litahaqqukil wuku' wa ta'akkudih, nak menerangkan bahawa benda ini pasti berlaku walaupun ianya belum lagi berlaku. Sebab itu digunakan nada, fi'il madhi, kata kerja untuk masa yang telah berlalu. Kenapa? Nak menerangkan kepada kita bahawa benda ini pasti berlaku. Nak tak nak benda ni pasti berlaku walaupun ianya hanya akan berlaku di hari akhirat. Itu adalah pengajaran yang kita dapat daripada perkataan nada.
bahawa bagaimana Al-Quran begitu pasti inilah yang bakal berlaku. Sehingga kan benda yang belum lagi berlaku, Al-Quran highlightkan dengan fi'il madhi, kata kerja yang didatangkan untuk masa lalu, untuk past tense. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wanada, dan akan menyeru. Siapakah yang akan menyeru? Ashabul jannah, penghuni syurga. Lalu penghuni syurga akan menyeru kepada siapa? Ashaban nar, kepada para penghuni neraka. Ashab maksudnya penghuni. Maka penghuni syurga akan memanggil penghuni neraka. Kenapakah penghuni syurga memanggil penghuni neraka? Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh pengajaran daripada Hayati Quran pada siri yang ke-445 ini. Maka penghuni syurga akan memanggil, menyeru penghuni neraka. Kenapakah mereka panggil? Mereka panggil untuk bertanya soalan dalam bentuk sebagai taubih, sebagai peringatan dan juga sebagai celaan. Dulu kat dunia orang dah ajak kamu buat baik. Utusan-utusan Allah dah ajak. Lalu adakah sekarang kamu percaya bahawa apa yang para utusan Allah janjikan itu benar? Itu soalan yang mereka tanya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahawa qad, sesungguhnya, wajadna, kami iaitu penghuni syurga telah mendapati. Wajadna, kami penghuni syurga telah mendapati. Ma, apa-apa yang wa'ada telah berjanji kepada kami, Rabbuna, Tuhan kami, haqqa, sebagai benar. Lalu penghuni syurga akan berkata kepada penghuni neraka, penghuni neraka, dengar sini. Lalu penghuni syurga akan berkata bahawa kami sesungguhnya telah mendapati apa yang Tuhan kami janjikan dahulu di dunia adalah benar. Sekarang ini kami nak tanya kepada kamu, wahai penghuni neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, maka hal, adakah, wajadtum, kamu telah mendapati, apa-apa yang wa'ada, telah dijanjikan, Rabbukum, oleh Tuhan kamu, bahawa orang yang kalau tak bertaubat akan mendapat sekian, kalau tak beriman akan mendapat sekian, kalau langgar perintah Allah akan mendapat sekian. Allah dah janji. Maka wahai penghuni neraka, adakah kamu dapati janji Tuhan kamu itu adalah benar? Maka ini adalah soalan yang mana ditanya oleh penghuni syurga kepada penghuni neraka. Soalan pada waktu itu dalam bentuk taubih, soalan dalam bentuk pada waktu itu peringatan, soalan dalam bentuk pada waktu itu teguran. Lalu dulu dekat dunia kita telah diberikan janji. Allah telah beri janji kepada kita, orang yang berbuat baik akan masuk syurga. Orang yang pada waktu itu langgar perintah Allah akan masuk neraka. Lalu kami penghuni syurga, kami percaya pada janji Allah. Dan kami dapati janji Allah tu sangat benar. Apa jua yang kami ikut perintah Allah dulu kat dunia, kami nampak kesannya pada hari ini bahkan lebih. Maka persoalannya, wahai penghuni neraka, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, maka adakah kamu telah mendapati apa yang Allah janjikan kepada kamu tentang amalan baik dan amalan buruk, tentang beriman ataupun kufur dan engkar? Adakah kamu dapati benar? Lalu ayat ini sebenarnya nak menerangkan kepada kita dahulu dekat dunia, orang-orang yang engkar dan orang munafik, dia tak percaya janji Allah. Dia kata mana ada syurga neraka, mana ada amalan baik dan buruk, mana ada hari kebangkitan. Allah ceritakan tentang sikap orang-orang munafik dan juga orang-orang yang tidak beriman dan orang yang ada penyakit hatinya pada surah Al-Ahzab. Firman Allah pada surah Al-Ahzab, juz yang ke-22 pada muka surat. Sebentar.
pada muka surat yang ke-419. Maka pada muka surat 419, pada surah yang ke-33 Al-Ahzab, pada ayat yang ke-12, pada ayat yang ke-12, muka surat 419, surah yang ke-33 Al-Ahzab, ayat yang ke-12, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yaqulul munafiqun, wa idh, dan ingatlah ketika berkata orang-orang yang munafik, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hati ni selalu berkata, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah apa yang Tuhan janjikan kepada kami, apa yang Allah janjikan kepada kami, apa yang Rasul janjikan kepada kami, kecuali ni semua adalah tipu daya, bohong je. Mana ada syurga neraka, mana ada amalan baik buat dapat macam ni, mana ada hari kebangkitan, mana ada sekian-sekian. Lalu ini orang-orang yang ada masalah dekat dunia. Bila diberikan peringatan, dia engkar, dia enggan, dia tolak. Pada waktu itu dia nafikan, dia tak percaya pada janji Allah. Sebab itu sengaja penghuni syurga ingatkan balik kepada janji-janji Allah tadi. Dan kita nampak banyak dalam kehidupan kita, bila contohnya ada seseorang itu nak memberi teguran, bagaimana orang yang menolak, apa yang dia kata, apa yang diungkapkan, apa yang diucapkan. Pada waktu itu tak percaya. Mana ada syurga macam ni, mana ada buat ni dapat ni, takkanlah amalan kecil macam ni dapat pahala besar. Alah, mana ada taubat-taubat ni, nanti aku nak mati aku taubatlah. Banyak orang yang tak percaya dengan janji Allah tentang perkara baik dan juga sebaliknya. Sebab itu sengaja penghuni syurga ingatkan balik, supaya penghuni neraka lebih sengsara, supaya penghuni neraka lebih pada waktu itu ingat. Maka penghuni syurga bertanya, kami dekat syurga kami dah dapat dah nikmat kami. Syukur dulu kat dunia kami percaya pada janji Allah. Kami tinggalkan dosa dan maksiat. Kami melakukan sebanyak mungkin amalan dan ketaatan. Kami dah dapat dah apa yang Allah janjikan. Namun kamu wahai penghuni syurga, penghuni neraka, fahal, maka adakah wajadtum, kamu telah dapati, ma wa'ada, apa-apa yang telah dijanjikan Rabbukum, oleh Tuhan kamu, daripada azab, siksaan, adakah kamu dapati sekarang ianya benar? Maka ini sebenarnya kembali pada surah Al-Ahzab, di mana orang yang ada penyakit hati dan orang munafik, dia tak percaya pada janji Allah. Dan hari ini berapa ramai orang yang tak percaya pada janji Allah. Ketika mana ditegur, dia tak percaya. Ketika mana diberikan nasihat, dia tak percaya. Ketika mana diingatkan, dia tak percaya. Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Pengajaran yang pertama pada perkataan nada tadi, iaitu benda ini pasti berlaku, sehingga kan walaupun ianya hanya akan berlaku kemudian, Allah datangkan seolah-olah dia telah berlaku dengan kata kerja past tense, iaitu fi'il madhi. Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat, berapa banyak orang yang tak percaya pada janji Allah di dunia ini. Dia tak percaya. Pada waktu itu dia lengah-lengahkan taubat, dia lengah-lengahkan melakukan ketaatan, dia melengah-lengahkan perkara yang Allah suka, dia melengah-lengahkan pada waktu itu untuk meninggalkan perkara yang Allah murka. Semua dia lengah-lengahkan, dia tak percaya. Kelak orang yang berada dalam neraka, kita kena ingat, akan ditanya oleh penghuni syurga bahawa sekarang adakah kamu nak percaya? Maka waktu itu nak percaya pun dah terlambat. Waktu itu nak percaya pun dah terlewat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka firman Allah, qalu, berkatalah penghuni neraka, na'am, ya, benar. Bahawa apa yang Allah janjikan dahulu semuanya benar. Bahawa buat ini akan dapat ini, tidak buat ini akan dapat balasan begini. Semuanya adalah benar. Lalu ini adalah benar. Tetapi adakah pengakuan penghuni neraka ini boleh mendatangkan manfaat? Hujung ayat akan menerangkan, langsung tak mendatangkan manfaat. Ini adalah pengajaran yang ketiga,
bahawa ketika mana nak percaya berkenaan tentang janji Allah bila dah tiba dalam neraka, maka pada waktu itu tidak ada manfaat. Tak ada manfaat. Walaupun waktu tu nak membenarkan janji Allah, dah tak ada manfaat. Lalu ayat-ayat ni kita baca, kita nak muhasabah diri kita. Adapun orang lain, kita ajak dan bakinya kita serah kepada Allah. Kita tidak perlu untuk kita sebut tentang orang lain. Tak perlu contoh. Tengok kau sekarang tolak kata-kata aku. Tengok nanti di hari akhirat macam mana keadaan kau. Tak perlu. Tak perlu nak highlightkan orang lain. Tak perlu pada waktu itu untuk kita sebut tentang orang lain. Untuk orang lain kita hanya ajak. Berterusan ajak. Berterusan ajak. Berterusan ajak. Sampailah sama ada penghujung usia kita ataupun usia mereka. Untuk orang lain kita adalah ajak. Tapi kita baca ayat-ayat ini, sebenarnya kita nak ambil pengajaran untuk diri kita. Kita nak ambil pengajaran untuk diri kita. Moga-moga kita tak menjadi seperti orang yang tak percaya lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ketika mana penghuni neraka pada waktu itu dia berkata benar. Dia membuat pengakuan benar. Wahai sahabat-sahabat kami di syurga, benar. Apa yang Allah janji itu benar. Kamu dapat nikmat dan kami mendapat siksaan. Tapi adakah adanya manfaat? Langsung tidak. Tak ada apa-apa manfaat. Walaupun pada waktu itu mereka dah mula percaya pada janji Allah. Kerana kepercayaan pada janji Allah adalah di dunia. Inilah tempat untuk tempat untuk beramal. Di akhirat kita akan semai hasilnya dan kita akan peroleh hasilnya. Ketika mana penghuni neraka mengaku bahawa segala janji Allah di dunia adalah benar, maka pada waktu itu menyerulah satu suara, fa'adzana, maka menyerulah, maka azana, menyeru. Sebab itu azan dipanggil azan kerana ianya adalah seruan. Seruan apa? Seruan mengajak kepada panggilan Allah, mengajak kepada solat. Azan terjemahannya adalah seruan kerana ia mengajak kita pada Allah. Tapi adakah kita datang kepada Allah bila dengar azan? Ataupun kita abai dan kita pada waktu itu lalaikan diri kita daripada pergi kepada panggilan Allah. Itu maksud azana, menyeru. Maka azana, menyeru. Muazzin, seorang penyeru. Maka menyerulah seorang penyeru. Maka apakah seruan itu? Bainahum, di antara mereka. Baina, di antara. Hum, mereka. Penghuni syurga dan neraka. Maka datanglah satu suara yang menyeru di antara penghuni syurga dan neraka. Apakah yang berlaku? Maka suara itu akan berkata, Al-la'natullahi ala zalimin. Maka suara itu akan menyeru bahawa la'natullah, laknat Allah, ala, ke atas, al-zalimin, orang-orang yang berlaku zalim. Lalu perkataan ini datang selepas penghuni neraka dah buat pengakuan. Lalu dia kata, ya, semua janji Allah adalah benar. Dia berharap pada waktu itu Allah keluarkan mereka daripada neraka. Tetapi suara itu akan berkata, tidak, laknat Allah ke atas orang-orang yang telah berlaku zalim. Apakah maksud berlaku zalim? Dulu dekat dunia dia tak percaya pada janji Allah. Dulu dekat dunia dia pada waktu itu langgar perintah Allah. Dulu dekat dunia dia meninggalkan ketaatan Allah. Maka daripada ucapan al-la'natullahi ala zalimin, pengajaran untuk kita sebagai pengajaran yang keempat untuk hari ini adalah apapun yang kita lakukan daripada maksiat, daripada melengahkan taubat, itu semuanya adalah kezaliman untuk diri kita sendiri. Diri kita kelak yang akan kena bakar dan seksa. Roh kita kelak yang akan sengsara. Maka sebenarnya apa yang kita lakukan, maka pada waktu itu daripada perkara-perkara yang Allah murka. Dan kalaulah kita tak bertaubat, maka kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Maka itu pengajaran yang keempat. Maka suara itu, iaitu malaikat akan menyeru di antara penghuni syurga dan neraka yang sedang berbual tadi, al-la'natullahi ala zalimin, bahawa laknat Allah adalah ke atas orang-orang yang zalim. Siapakah orang yang zalim? Maka firman Allah, maka suara itu menyeru, siapakah orang-orang yang zalim? Alladzina,
orang-orang yang yasudduna, menjadi penghalang, an, daripada sabilillah, daripada jalan Allah. Ada orang yang nak jadi baik, dia kata, kau jangan dengarlah cakap dia ni, tak ada apa-apa pun. Maka dia menjadi penghalang. Dia menjadi penghalang. Orang nak jadi baik, dia menjadi penghalang. Orang nak menjadi baik, dia tak benarkan orang tu menjadi baik. Berapa ramai orang yang begini. Ada orang yang nak solat, dia sebagai majikan, dia kata tak payahlah solat-solat. Solat ni boleh bawa kamu ke mana? Ada orang yang nak menutup aurat, dia kata kau kalau nak menutup aurat, kau dah tak payah datang dah kerja esok. Kalaulah itu orang tak beriman, maka itu memang sifat mereka. Tapi kadang-kala ada orang beriman yang begini. Ada orang yang mana dia bersifat baik. Dia kata, kau kat sini kalau nak kerja, kalau nak buat begini, tak payah bersikap begini. Ini bukan sikapnya, ini bukan masjid surau. Ini bukan cara bercakap dia. Maka dia ubah perangai manusia. Dia halang manusia daripada menjadi baik. Selain daripada halangan-halangan yang lain. Maka siapakah orang-orang yang zalim? Dia bukan sekadar menzalimi dirinya dengan dia langgar perintah Allah. Bahkan lagi teruk, dia menjadi penghalang orang lain daripada untuk berada pada jalan Allah. Sebab itu firman Allah, allazina, siapakah antara orang-orang yang zalim? Ini antara ciri-ciri mereka. Mereka adalah orang-orang yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Wa yabghunaha, dan mereka menginginkan daripada menghalang manusia daripada jalan Allah itu, iwaja, pada waktu itu kesesatan, penyimpangan. Mereka nak menjauhkan manusia daripada Allah. Wahum bil akhirati kafirun. Lalu antara sifat-sifat orang-orang yang zalim, Allah sebutkan pada ayat ini, dia menghalang manusia daripada jalan Allah. Orang nak menutup aurat, dia tak benarkan. Orang nak solat, pada waktu itu dia halang. Orang nak berakhlak baik, dia kata jangan. Dia menghalang manusia daripada sampai pada Allah. Maka kelak dia akan mendapat balasan di dalam neraka Allah. Dan dia buat semua itu adalah pada waktu itu kerana nak menyesatkan manusia. Wa yabghunaha iwaja, dan pada waktu itu dia menginginkan bengkok. Iwaja maksudnya bengkok. Lawan kepada lurus adalah iwaja. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kesesatan. Dia nak menyesatkan manusia. Apapun alasan dia, maka pada waktu itu sebenarnya dia sedang menyesatkan manusia. Maka ini adalah pengajaran yang keenam yang kita boleh dapat. Inilah perangai-perangai orang-orang yang di dunia pada waktu itu dia berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Kelak dia akan mendapat siksaan yang berganda. Kenapakah manusia berani untuk menghalang manusia daripada jalan Allah? Kenapakah manusia pada waktu itu dia menginginkan kesesatan? Maka Al-Quran menerangkan pada penghujung ayat 45, wahum bil akhirati kafirun, wahum, dan mereka, bil akhirah, dengan urusan akhirat, kafirun, mereka ingkar. Sebab dia tak percaya. Orang yang mana dia benar-benar percaya tentang hari kebangkitan dan hari akhirat, dia takkan buat apa yang dia buat daripada perkara tak elok. Maka ini adalah pengajaran yang keenam yang kita boleh dapat. Saya pun tak terlepas pandang. Mungkin adalah yang keenam. Maka pengajaran yang keenam, wahum bil akhirati kafirun. Manusia yang pada waktu itu dia menghalang orang lain buat baik. Hakikatnya dia tak percaya pun pada urusan akhirat. Walaupun lidah dia kata percaya, hatinya adalah sebaliknya. Hatinya tak percaya. Sebab itu Al-Quran sebut, mereka ini adalah orang yang dengan urusan akhirat kafirun, mereka ingkar, mereka enggan, dan pada waktu itu mereka tak percaya. Mereka tak percaya. Orang yang benar-benar percaya pada urusan akhirat, mereka akan menjadi hamba yang baik. Bahkan mereka akan mengajak lebih ramai orang menjadi baik. Maka pada penghujung ayat 45, pada perkataan wahum bil akhirati kafirun, dan mereka dengan urusan akhirat adalah orang-orang yang ingkar, menjadi pengajaran yang besar buat kita bahawa orang-orang yang menghalang manusia menjadi baik dan dia sendiri pada waktu itu langgar perintah Allah, hakikatnya dia tak percaya pada urusan akhirat. Dia tak percaya. Dia sekadar cakap dia pada mulut dia percaya, tetapi pada hakikatnya hatinya tak percaya.
Sebab itu dia langgar perintah Allah. Dia menghalang manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga kita mendapat ciri-ciri sifat-sifat orang yang zalim supaya kita menjauhkan diri daripada sifat seperti ini, dan moga-moga kita menjadi asbab lebih ramai orang untuk dekat dan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, lalu kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz, bantu share, kongsi dan juga sebarluaskan program-program kita. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-46 esok. Mudah-mudahan ada pengajaran yang kita perolehi, mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.